Makhluk-makhluk mistik atau halus kebiasaannya mempunyai komuniti mereka sendiri, terutama sekali di kawasan muara sungai, lautan luas, gunung ganang, hutan tebal dan juga di kawasan pokok-pokok besar. Makhluk-makhluk ini bertinggi atau melayang dari satu pokok ke pokok besar yang lain. Dan sekiranya dapat dilihat dengan mata kasar, ia pasti akan membuat anda tidak tidur malam. Di sini admin senaraikan 5 jenis pokok paling mistik di Malaysia yang ramai perlu tahu agar lebih berwaspada. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Pokok pulai. Pokok pulai ini boleh hidup lebih dari 100 tahun dan ia boleh mencapai ketinggian sehingga 30 kaki. Pokok ini banyak dijumpai di tanah-tanah perkuburan. Sama seperti spesies pokok lain, pokok pulai akan berdaun, berbunga dan berbuah. Buahnya pula seperti kacang botol nipis. Terdapat juga perkongsian daripada Pak Din yang berusia 79 tahun yang pernah mendirikan rumah di bawah pokok pulai selama 6 tahun hingga lekat gelarannya dengan panggilan Pak Din Pulai. Beliau juga merupakan seorang penggali kubur di Bukit Kerinci C2 Pantai Dalam. Tidak seperti pokok lain yang ditanam, pokok pulai tidak tumbuh sembarangan tempat. Di dalam hutan tidak sama sekali dan ia hanya banyak dijumpai di tanah-tanah perkuburan sahaja. Menurut Pak Din, pokok pulai dengan ketinggian lebih 30 kaki ini pernah cuba ditebang oleh pihak bomba namun tidak berjaya. Dan menurut perkongsian, ada orang kampung pernah terlihat kuda putih terbang melintasi puncak pokok ini. Nombor 4. Pokok beringin. Pokok beringin sangat disukai oleh hantu Pontianak. Dikatakan akar-akar pokok ini yang berjuntai panjang ke bawah menjadi mainan buaian kepada Cik Ponti yang akan menanti dan menyakat orang yang lalu lalang. Dan pokok ini memang banyak di negara Asia. Menurut orang lama, pohon beringin adalah tempat tinggal genderuwo, terutamanya pohon beringin yang sudah tua dan berjanggut dengan akar-akarnya yang tergantung dari atas pokok. Jika ada orang yang mematahkan akar beringin yang berjuntai itu dan kebetulan ada genderuwo yang tinggal di situ, makhluk ini akan marah dan akan membuatkan orang tersebut jatuh sakit. Jika tidak diubati dengan segera oleh orang yang arif tentang makhluk halus, maka nyawa akan menjadi taruhannya. Terdapat perkongsian yang diceritakan oleh YouTube channel Alif Bosku di mana kisah ini dipetik oleh seorang penulis yang bernama Mayang Sari. Kisah mistik ini merupakan pengalaman yang dialami oleh beliau sendiri sewaktu masih kecil. Mayang Sari diberikan anugerah hijab terbuka sejak daripada kecil dan terdapat satu peristiwa yang berlaku ketika Mayang dan keluarga menyambut sambutan hari raya di kampung yang kekal menjadi ingatan hingga ke hari ini. Di halaman rumah kampungnya terdapat satu pokok beringin yang besar dan menurut atuk mereka, di pokok beringin itu terdapat penunggu yang bermain buaian di situ. Atuk cakap di pokok beringin tu malam-malam ada orang, ada hantu main buaian. Ya ke? Ya. Malam ni siapa mau pergi tengok, kita tengok. Untuk membuktikan kesahihan kisah itu, sepupu Mayang mengajaknya untuk menyiasat keadaan itu pada malam tersebut. Dikabarkan kelibat itu mengikuti Mayang sehingga ke depan tangga rumah sehinggakan neneknya muncul untuk menghalau gangguan itu. Neneknya sempat berpesan agar Mayang untuk terus berhati-hati dan berpegang pada doa, solat dan Al-Quran untuk terus pelihara diri. Nombor 3. Pokok ara.
Spesies pokok ini disebut juga sebagai ficus yang merupakan genus untuk kira-kira 800 spesies pokok berkayu, pokok rene dan pokok menjala dalam famili Moraceae. Biasanya pokok ini menjadi tempat pemujaan nombor ekor dan tempat buang saka. Menurut YouTube channel Faizal Rozi Vlogs, terdapat beberapa penampakan misteri yang dapat dirakam dalam videonya yang berkaitan dengan pokok ara. Pada awal video rakaman itu, seorang pakcik menceritakan kisah pengalamannya diganggu oleh makhluk halus di sebuah kilang tinggal. Berdasarkan kisah beliau, rakannya pernah ternampak kelibat mistik di kawasan pokok ara tersebut. Keadaan itu berlaku beberapa kali ketika rakannya menjaga kawasan kilang tersebut. Benda terbang-terbang ni. Dekat pokok kayu ara ke? Pasal dekat kayu ara tu. Tapi saya tak pernah nampak lah yang tu. Kawan saya guard polis bantuan tu pernah nampak lah 2-3 kali dia kata. Di dalam video eksplorasi itu, terdapat beberapa kejadian mistik dapat dirakam. Sewaktu eksplorasi, satu kamera telah diletakkan di kawasan pokok ara tersebut. Namun di dalam rakaman itu, dapat didengari beberapa suara aneh yang menyeramkan. Menurut pakcik penjaga kilang itu, suara tersebut biasa didengari oleh beliau ketika bertugas di kawasan tersebut. Kemudian, pakcik itu sempat juga menceritakan kisah seorang gadis pekerja kilang bunuh diri dengan mengelar tangannya. Dulu adalah seorang wanita pekerja kilang dalam ni, perempuan, dia bunuh diri. Dia kelar tangan dia. Dikabarkan kejadian itu berlaku di kilang tersebut dan bunyi aneh itu boleh dikaitkan dengan kisah kemalangan bunuh diri ini. Nombor 2. Pokok cempaka putih. Pokok bunga cempaka yang sangat harum ini biasanya dikaitkan dengan kehadiran Tuan Puteri Cempaka Sari yang cantik jelita dan ia dikatakan berpakaian serba putih, labuh menutup kaki. Kehadirannya juga dapat dikesan dengan bau semerbak wangi. Bunga cempaka ini memang cantik dan harum. Dikatakan bunga ini mujarab yang mampu merawat beberapa penyakit. Bunga ini juga dipercayai memiliki unsur seram, di mana hantu sangat menyukai harumannya. Untuk pengetahuan semua, masyarakat Melayu dulu-dulu percaya bahawa bunga ini merupakan bunga yang sangat disukai oleh Pontianak dan menjadikan tanaman ini sebagai tempat tinggalnya. Ramai bomoh gemar menggunakan bunga ini untuk menjadikan makhluk halus sebagai peneman mereka. Bunga ini juga kerap dikaitkan sebagai bunga yang membawa kesan pemujaan. Menurut cerita, saksi pernah melihat Pontianak sedang memetik bunga cempaka sambil berjalan-jalan mengelilingi pokok bunga cempaka ini. Harumannya membuatkan Cik Ponti tertarik untuk terus berada di pokok cempaka ini. Bukan itu sahaja, dipercayai rakan seperjuangannya juga seperti jin dan makhluk-makhluk halus yang lain turut menyukai haruman bunga cempaka ini. Walaupun tidak berada dalam ritual supernatural, namun kewujudan bunga cempaka putih kerap dikaitkan sebagai bunga yang membawa kesan seram. Ramai yang akan berhati-hati apabila melalui pokok ini kerana dikabarkan pokok ini sentiasa ditemani oleh Pontianak. Nombor 1. Pokok harum sundal malam. Pokok harum sundal malam terdapat misterinya tersendiri yang bakal mengejutkan anda. Bunga daripada pokok ini dikabarkan mekar pada waktu malam sahaja. Bak kata orang tua, ia mempunyai kecantikan yang tersirat dalam kegelapan malam. Apabila ia muncul dengan keharumannya, bunga tersebut akan mengundang perasaan misteri dalam jiwa. Bukan itu sahaja, ada cerita-cerita rakyat yang berkisah mengenai bunga ini. Ada yang mengatakan bahawa wanita-wanita jelita yang hilang di malam hari berubah menjadi bunga harum sundal malam. Bau wangi yang dihasilkan oleh pokok harum sundal malam ini pun mempunyai
ini keupayaan untuk menenangkan emosi. Ada yang percaya bahawa aroma bunga ini boleh membuka pintu ke alam gaib dan memberikan ketenangan kepada yang menciumnya. Kadang-kadang apabila seseorang berada di keheningan malam, bau bunga ini akan menusuk hidung dan perasaan seram-seram sejuk akan hadir. Bunga sundal malam ini juga dikatakan salah satu bunga kegemaran hantu. Dipercayai bunga ini merupakan salah satu campuran dalam sesuatu upacara ritual dan dipercayai mampu menghalang sihir. Itu saja video pada hari ini antara kelima-lima pokok-pokok yang dikatakan mistik ini. Yang manakah paling seram dan berikan sebabnya. Komen juga pengalaman atau cerita anda tentang pokok-pokok yang dikatakan seram ini. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.